amalan kita sama-sama supaya kita dikurniakan nikmat taqwa kepada diri kita semua, tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulangi kepada hadirin hadirat sekalian, kita telah pun masuk pada minggu yang ke-6. Minggu ke-6 kita akan bicarakan pada pagi ini mulai dengan ada 6 rukun haji, ya, ada formula 6-6-5-2. 6-6-5-2 tuan-tuan. 6 yang pertama ialah nun niat. Yang kedua tawaf, ya, yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf haji. Yang keempat sa'i haji. Yang kelima bergunting haji. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Jadi tuan-tuan, rukun haji ada 6 perkara: niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Ini yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, wajib haji ada 6 perkara juga. Yang pertama, niat ihram itu di miqat, ada sempadan tempat niat. Yang kedua, larangan ihram 13 perkara. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Yang keenam, yang keempat, bermalam melontar Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan yang kelima, bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13. Jadi inilah, ya, 6 perkara tuan-tuan, 6 wajib haji, 6 rukun haji yang perlu diketahui oleh para jemaah sekalian, ya. Jadi kalau boleh kita sama baca-baca tuan-tuan, ya, sama-sama kita ulang-ulangkan. Yang pertama tuan-tuan, kita baca rukun haji dulu. Yang pertama apa? Niat ihram haji. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf haji. Yang kelima bergunting. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukun. Okey, wajib haji pula ialah yang pertama. Yang kedua larangan ihram 13 perkara. Ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Jadi wajib haji ni panjang sikit tuan-tuan. Kita baca ulang-ulang tentang ini, insya-Allah kita akan boleh ingat, ya. Jadi 6-6-5-2. 5-2 tu mana dia punya sandarannya? Kita rujuk kepada 5 tu rukun umrah, 2 tu wajib kepada umrah. Jadi tuan-tuan, 6-6-5-2 ni kita nak bergerak ke Mekah, tanah suci, kena pegang pada 6-6-5-2 ini. Sebab kita nak masuk dengan cara yang betul, kita nak balik nanti pun dengan cara yang betul, ya. Jadi tuan-tuan, dalam perkara yang kedua, kita telah bicarakan pada minggu-minggu yang sudah, cara nak hendak melakukan ibadah haji ini ada 3 cara sahaja. Yang pertamanya dengan cara haji ifrad, ya, haji ifrad yang pelakunya ialah, ya, bila masuk ke dalam bulan-bulan haji mendahulukan ibadah haji dulu. Datang ke Mekah buat haji dulu. Kemudian bila selesai ibadah haji tersebut dalam beberapa hari, kemudian barulah dia menunaikan ibadah umrah selepas itu. Jadi ifrad bermakna mendahulukan haji dulu, kemudian baru dilakukan umrah. Manakala cara yang kedua ialah pelaksanaan ibadah haji secara tamattu'. Tamattu' bermaksud masuk ke kota Mekah dalam bulan-bulan haji untuk mendahulukan ibadah umrah dulu. Lawan kepada yang ifrad tadi. Kita masuk ke Mekah untuk buat umrah dahulu, ya, walaupun asalnya nak pergi tunaikan haji, tetapi kita mendahulukan umrah dalam bulan-bulan haji. Kemudian bila tiba bulan-bulan haji, bila masuk 8 Zulhijjah, baru kita niat haji bulan selepas itu namanya haji tamattu'. Yang ketiga, kita buat serentak. Kita buat niat umrah dan haji itu serentak, ataupun meniatkan dulu umrah kemudian masukkan haji selepas beberapa waktu daripadanya, ataupun niat sekaligus. Itu maknanya haji qiran, serentak pada perlakuan tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah membicarakan minggu lepas tentang tawaf, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita minggu lepas kita telah bicarakan tawaf. Kita cerita daripada A sampai Z. Habislah ceritanya, ya. Dan sebelum itu kita dah ceritakan juga tentang niat ihram haji. Niat ihram haji ni niatnya ada 3 bahagian. Kalau dahulukan haji, buatnya haji ifrad. Kalau dahulu
dah berhubung dah kita bicarakan rukun haji yang kedua. Minggu lepas kita dah ceritakan tentang tawaf haji kita dah buat. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan ceritakan tentang sa'i, kemudian bergunting dan tertib pada kebanyakan rukun. Maknanya kita nak habiskan tentang rukun haji. Walaupun begitu tuan-tuan, saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan perhatikan, setiap rukun dan wajib haji ini jadi nombornya. Nombor 1, kemudian pergi nombor 2 wajib haji, kemudian pergi nombor 3 belah sana pula, kemudian patah balik datang ke rukun pula nombor 4, yang kelima bermalam di apakah peranan nombor itu? Peranan nombor itu tuan-tuan puan-puan ialah kronologi, susunan yang kita nak buat. Ya. Susunan apa yang perlu dilakukan. Sebagai contohnya tuan-tuan, kalau sekiranya saya katakan tuan-tuan telah memilih melakukan haji tamattu. Tuan-tuan ni satu kapal semua ni Pak Atamang ni, semua pakai buat haji tamattu kata. Bermakna kalau buat haji tamattu ni bermakna nak buat haji dulu ke umrah dulu? Okey. Bermakna tuan-tuan, kalau sekiranya haji tamattu kita semua pakai naik kapal terbang satu tarikh, kita buat haji tamattu bermakna kita akan niat untuk melakukan umrah dahulu bukan haji. Contoh begini tuan-tuan, kita pun naik kapal terbang sebagaimana jadual biasanya 1 Zulhijjah, 1 Zulkaidah, penerbangan KT yang pertama. Penerbangan terakhir ialah 1 Zulhijjah. Maknanya 70 hari kapal terbang akan pergi naik tuan-tuan. Satu hari ada 3 penerbangan, pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Itulah kita dapat nombor berapa. Jadi 30 hari ni tuan-tuan, setiap hari 3-4 penerbangan akan bergerak dari Malaysia ke Saudi Arabia. Jadi katakanlah kita bergerak katakan 1 Zulkaidah. Kita pergi kereta 1 bulan ni. Bermakna tuan-tuan, kita nak mencapai, nak masuk kepada 8 Zulhijjah untuk berniat haji, kira-kira 30 tambah 10, 40 hari lagi. Katakan kita ni 1 Zulkaidah kita nak bergerak. Kita naik kapal terbang sama-sama tuan-tuan. Kemudian kita masuk ke kota Mekah terlebih dahulu. Bila naik kapal terbang sampai di Kota Manazil, jadi tuan-tuan, ya, kita di KLIA semua pakai pakaian, kita bertukar, kita menjadi pakaian ihram. Kita akan, ya, bila sampai ke nombor 2 tuan-tuan, niat di miqat, sampai di Kota Manazil, kita pun sampai di sempadannya, kita telah pun lakukan rukun yang pertama. Kita niat di situ. Oleh kerana kita nak masuk buat haji tamattu tuan-tuan, kita akan niat umrah. Kita akan niat di dalam kapal terbang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita pun niat umrah. Ya. Kemudian bila kita niat umrah dahulu, kemudian bila sampai saja, ya, sampai saja di kota Mekah, kita pun tawaf umrah dahulu, sa'i umrah dahulu, kemudian berhenti umrah. Habislah umrah pertama kali kita selesai. Bila dah habis tuan-tuan, kita tunggulah 30-40 hari itu lagi nak sampai kepada hari wukuf di Arafah. Baru kita nak buat haji. Jadi 30 hari kita di Mekah tu buat apa Ustaz? Kita akan buat apa yang kita inginkan, kita boleh buat. Apa yang dicadangkan, kita boleh laksanakan iktikaf di masjid berlama-lamanya, kita boleh buat. Kalau kita nak buat apa ibadah pun, kita pulang pergi. Tunggu sampai tarikhnya. Jadi tuan-tuan, bila kita sudah pun selesai, buat umrah pertama dah selesai, kita tunggu untuk laksanakan haji. Haji ni pula tuan-tuan, dia tarikhnya pada tarikh bermula daripada 7 hari bulan 8 hari bulan Zulhijjah. Kami lama kemudian baru kita akan niat. Apa kita nak buat masa tu? Kita dah berada di Mekah. Ya. Jadi tuan-tuan, masa di hotel kita nanti, oleh kerana kita dah buat haji tamattu, kita hanya niat kita hanya di Mekah saja, tak perlu kita pergi ke mana-mana. Ya. Ini cara yang paling mudah lah, itu haji tamattu. Jadi niat haji kita di hotel kita akan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bila kita dah berniat tuan-tuan, kita sudah berpuasa larangan ihram,
kita dah niat di Mekah, ya, mana 1, 2, 3 tu kita dah buat. 1, 2, 3 kita dah buat, ya. Bila kita nak niat ini, niat ini kita akan buat pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah. Bermakna 8 Zulhijjah itu sehari sebelum hari wukuf di Arafah. Kenapa kita nak niat sehari sebelum? Supaya niat ihram kita itu, bila kita dah niat, masa ihram kita tidak terlalu lama. Sebab itu kita pilih 8 Zulhijjah. Jangan pula tuan-tuan kalau niat 1 Zulhijjah, bermakna ihram tuan-tuan itu macam orang haji ifrad juga lah. Lama. Jadi bermakna 8 Zulhijjah itu kita akan bagi taklimat, niat mulai sekarang. Kita pun sama-sama niat. Jadi bila kita dah niat tuan-tuan, apa kita nak bergerak? Kita akan bergerak. Yang keduanya bila kita dah niat, nombor 1 kita dah buat, nombor 2 dah buat, nombor 3 dah buat, baru kita naik bas pergi wukuf di Arafah sehari sebelum wukuf. Sebab wukufnya tanggalnya 9 Zulhijjah. Kita akan bergerak ke sana, kita diam di sana sehari sebelum hari wukuf. Hari 8 Zulhijjah kita dah bergerak sampai di Arafah. Sampai di wukuf di Arafah tuan-tuan, ya, kita bermalam pula. Habis saya lama di sana, yang nombor 4 kita pindah pula yang kelima. Bukan bermakna lepas wukuf ni tuan-tuan kita balik ke Mekah, kita tawaf sa'i, bukan itu sudah ni. Tak. Kronologinya ialah dia daripada wukuf ini kita akan buat wajib haji pula. Apa dia? Iaitu bermalam di Muzdalifah. Dari Arafah tuan-tuan, Arafah ni tempat kita berwukuf. Kita naik bas, kita akan pergi bertolak ke Muzdalifah. Kita bergerak di Muzdalifah, kita berada di sana agak lama, kemudian barulah kita buat yang ke-6. Kita bergerak ke melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Tempat kita berada di mana? Kita bergerak ke Mina. Ya. Lepas saya di Mina tuan, nombor 6, lepas kita melontar, baru buat pula yang ke-7. Bergunting pula. Ya, bergunting. Sebab itu nombor kronologi ini cukup penting tuan-tuan. Ya. Lepas saja kita melontar Jamrah, 7 biji anak batu ke dalam Jamrah Kubra, kemudian barulah kita akan bergunting 3 helai rambut. Ya. Bergunting 3 helai rambut. Selesai saja yang ke-7 ini, barulah boleh kita cabut pakaian ihram itu. Ya. Nanti hari ini kita akan belajar tahallul awal dan tahallul tsani. Itu sebab itu saya terangkan dulu ni tuan-tuan. Sebab kita akan masuk nanti macam mana cara kita nak cabut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selepas saja bergunting, ya, kita akan teruskan juga di Mina bermalam 3 malam di situ. Maknanya malam 10 pun kita di situ, malam 11, malam 12, malam 13 kita ada kemah di situ. Kita duduklah di Mina 4 hari lebih kurang sana. Kita buat segala amalan yang berada di sana. Apa yang buat di Mina? Kita akan melontar, kita akan bergunting di sana. Ada 2 perkara yang kita akan buat. Yang pertama kita melontar, yang kedua kita bergunting, dan yang ketiga ni kita bermalam pada di Mina. Jadi 3 perkara kita nak buat. Kemudian bila bermalam itu tuan-tuan, kita dah melontar selesai pukul 8, pukul 9 siang ni kita pergi melontar, ataupun malam ni kita pergi melontar. Bila dah habis tuan-tuan, barulah kita pergi nombor 9, pergi nombor 10. Yang kita bicara minggu lepas tu ialah setelah kita melalui wajib haji. Ya. Jadi barulah kita tawaf haji, dan hari ini kita akan bicarakan sa'i haji, kemudiannya bergunting. Oleh kerana kita dah buat bergunting pada selepas melontar, bermakna kita tak payah melontar, kita tak payah bergunting pada ketika selepas melakukan sa'i. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok di sini rukun yang ke-6 yang tertib pada kebanyakan rukun, sebab dia boleh didahulukan. Kalau tuan-tuan kita buat haji tamattu semua jadi satu ni, bermakna kita buat rukunnya niat ihram haji, lepas itu wukuf, lepas itu bergunting dulu, lepas bergunting baru tawaf sa'i. Itu dari segi kronologi ataupun susunan atur untuk pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Jadi tuan-tuan, yang untuk lebih kita faham, saya masa panjang sikit lah untuk terangkan dulu susunan kita nak buat. Jadi tuan-tuan, saya ceritakan pada sama macam tadi juga ni, gambar rajah ni. Cara nak buat haji tamattu ni, ya, bila sampai saja pada musim haji,
iaitu pada 8 ataupun 9 Zulhijjah kita berada di Mekah, ya, di Mekah. Bila kita berada di Mekah, kita sembahyang sunat, pakai pakaian ihram, kita sembahyang sunat dalam hotel belaka ni. Yang minggu depan kita akan terang lagi. Tuan-tuan tak perlu salin sekarang, tuan-tuan tengok je bagi faham dulu. Ya, minggu depan insya-Allah kita akan susun lebih jelas lagi. Pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, di Mekah kita di hotel kita mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram, niat dalam hotel kita bawa rukun. Kemudian niat itu dimimpan dalam tanah haram Mekah, ini macam ini tamattu. Ya. Kemudian lepas itu kita sudah pun lakukan wajib haji juga, tinggalkan larangan 3 perkara itu dilakukan serentak dengan niat itu telah berjaya. Lepas itu disunatkan talbiyah. Lepas itu tuan-tuan, daripada Mekah kita pun bergerak selepas niat, ya. Selepas niat kita pun mulakan talbiyah perkara sunat dan kita akan bergerak ke Arafah, iaitu kita akan bergerak ke Arafah. Tanggal tarikhnya ialah 9 Zulhijjah. Dan ini baru rukun yang kedua. Dari segi susunan yang kita nak buat. Kemudian bila dah selesai sejukuk di Arafah tuan-tuan, pada waktu malam itu kita akan bergerak ke Muzdalifah. Malam Muzdalifah, malam 10 Zulhijjah. Malam 10 hari raya tu, orang semua takbir raya dan sebagainya, kita berada di sana, kita sibuk untuk bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, naik bas. Bila kita bergerak sampai ke Muzdalifah tuan-tuan, kita baru buat wajib haji yang ketiga, baru kita bermalam berada di Muzdalifah. Kemudian berada di sana, apa kita nak buat? Perkara sunatnya kita mengutip anak batu di Muzdalifah. Jumlahnya 70 biji anak batu yang kita nak kutip di sana. Kemudian bila dah selesai saja tuan-tuan, kita pun dah saja kita kutip 70 biji anak batu tu, apa kita nak buat? Bila dah selesai, habis saja waktu bermalam di Muzdalifah, kita akan bergerak daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Sampai ke kota Mina tuan-tuan, kita memang duduk di sana 4 hari lebih kurang. Itu dia punya pergerakan kita. Bila kita berada di Mina, banyak perkara kita nak buat. Macam saya katakan tadi, kita berada di Mina, kita akan buat nombor 1, kita kena bermalam di Mina. Yang kedua, kita kena melontar batu-batu yang kita kutip di Muzdalifah tadi 70, nak melontarkan 70 itu di Mina. Yang ketiga, kita kena bergunting di Mina. Jadi 3 perkara yang kita buat, 2 daripadanya wajib haji, 1 daripadanya rukun haji. Apa dia rukun haji? Bergunting di Mina. Manakala 2 wajib haji ialah kita bermalam di Mina dan kita melontar 70 biji batu itu ke kawasan Mina yang telah disediakan. Jadi tuan-tuan, berada di Mina kita akan berada 4 hari. Hari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah kita berada di Mina. Kita nak buat apa? Kita akan melontar jamrah kubra 7 biji batu pada hari 10 saja. Kemudian lepas saja melontarkan 7 biji batu saja, jangan 70, itulah hari pertama. Sabar dulu. Dia ikut peraturannya, hari pertama 10 hari bulan ni kita baru lontar 7 biji batu. Ambil. Baki lagi 69, simpan dulu. Jangan kira. Kalau lempar hari itu juga, dikira 7 biji je. Kena cari batu lain pula untuk hari yang ke 11, 12 dan 13. Kemudian tuan-tuan, lepas saja kita melontar biji batu itu, bila lontaran yang pertama kita lontarkan, bermakna talbiyah itu stop dah. Apa yang kita nak buat? Lepas tu disunahkan kita takbir hari raya macam orang lain. Itu dia punya apa yang kita nak buat. Lepas saja kita lontar biji batu tu, lepas tu yang pertama kita dah lontar, kita pun Allahu Akbar, Allah takbir hari sampailah hari 13 hari bulan tu. Jadi tuan-tuan, bila kita dah lontar, dah selesai 7 biji batu, lontar, habis, kemudian barulah kita buat rukun haji yang ke-3 baru kita buat. Tapi mengikut susunannya nombor 5 bawah sekali. Buat boleh faham ya? Jadi kita terus shortcut terus buat yang perkara rukun haji yang ke-5 itu kita dahulukan. Kita gunting 3 helai rambut. Apabila kita dah bergunting tuan-tuan, kita dah melontar, bermakna pakaian ihram bagi orang lelaki, bagi wanita, ihramnya boleh dicaburkan.
13 larangan ihram itu, yang 13 perkara itu, 13 yang cukup banyak itu yang boleh buat, 13 daripadanya 10 yang pertama semua dah boleh buat. Ya. 13 perkara sebelum tu tak boleh buat, bukan niat. Tapi bila kita dah berunding dan kita dah sudah melontar batu jamrah 7 biji batu, 10 daripada 13 itu dah lulus untuk kita buat. Yang tak boleh buat 3 perkara. Apa dia 3? Nikahkan orang, muqaddimah jima dan jima itu sendiri. 3 saja tak boleh buat. Jadi boleh pakai ketayak, boleh pakai serban, boleh pakai jubah balik. Bagi orang lelaki dah bebas balik, tapi tunggu sabar. 3 perkara jangan buat. Dia punya peraturan. Jadi tuan-tuan, dah buat 2 perkara, buat di mana? Di Mina. Bila kita buat di Mina, apa kita nak buat lepas di Mina? Kita dah bermalam situ kira-kira 4 malam, 4 hari lebih kurang. Kita tunggu di sana hari 11, 12, 13. Kita melontar pada 3 hari tersebut ke dalam 3 jamrah. Jamrah 1, jamrah 2, jamrah 3. Jadi tuan-tuan, itu yang kita akan buat pada hari 11, 12 dan 13. Bila dah selesai ini tuan-tuan, ini baru wajib. Rukun tak buat lagi. Sekiranya meninggal di sini bermakna hajinya tak dapat air. Sebab apa tuan-tuan? Beza antara wajib dengan rukun. Wajib itu kalau ditinggalkan sah hajinya tetapi kena bayar dam. Rukun pula yang duduk di bawah ni rukun ni. Yang kalau sekiranya tak sampai kita punya untuk haji kita nak buat di bawah ini bermakna rukun tak lakukan, maka hajinya itu tergantung dan tidak sah lagi. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak cerita pada awal itu dulu bagi tuan-tuan nampak gambaran keseluruhannya. Lepas saja berada di Mina 4 hari, hari yang ke-13 itu pagi kita pergi melontar. Pada belah petangnya daripada Mina kita balik ke Mekah. Sampai saja kita berada di Mekah, baru kita buat tawaf haji dengan baju biasa. Tak ada pakai ihram dah. Kita pakai pakaian biasa, kita tawaf haji 7 pusingan, sa'i haji 7 pusingan. Maka bila selesai haji ini, baru 100% haji itu selesai. Itu susunan tuan. Jadi sebab itu saya terangkan ini, sebab takut nanti dia masuk tajuk sana, masuk tajuk sini. Sebab hari ini kita nak bicarakan tentang sa'i. Minggu lepas kita cerita tentang tawaf haji. Selesai tuan ya. Jadi bermakna, kalau kita tengok dari segi kronologi bagi orang yang melakukan haji tamattu' ini, maka dia akan tawaf haji dan sa'i haji dia duduk di bawah sekali. Kena jaga-jaga lah. Maksudnya kita kena pertama sekali ilmu berkaitan tentang ini kita kena faham dulu ya. Okey, jadi tuan-tuan, tak apa, saya rasa tuan-tuan ada perkara yang muskil dan sebagainya, simpan dulu. Tak apa, kita masuk dulu tajuk yang kita bicarakan pada pagi ni. Baru nak masuk ni, kita cerita tentang sa'i. Yang kita masuk pada hari ni, minggu lepas tawaf haji. Kita dah ceritakan 8 syarat tawaf haji itu penting sangat-sangat. Tak ada kompromi tuan-tuan. Kalau sekiranya tuan-tuan tak selesai, kita kena bawa badan kita pergi ke depan Kaabah, tawaf balik semula. Kalau kita dah berada di Malaysia, kena pergi balik semula. Pos badan kita kena bawa, pergi. Tak boleh nak orang lain belum tawafkan, tak boleh sama sekali. Sebab dalam semua ibadah ni hanya boleh wakil satu ibadah saja, iaitu melontar. Melontar yang 4 hari tuan-tuan, itulah satu-satunya amalan yang boleh diwakilkan. Itu pun ada syarat-syaratnya. Dan saya kira nanti kita masuk bagi melontar kita akan kita lah. Selain daripada itu, tawaf ke, sa'i ke, niat ke, wukuf di Arafah ke, semua tak boleh diwakilkan. Kalau sekiranya dia tak boleh berjalan dengan kerusi roda, kita bawa badan ke tanah suci, tempat-tempat yang perlu dibuat. Dia tak boleh nak duduk dengan kaki-kaki itu kita pergi tawaf. Tapi tuan-tuan, kaki tak boleh masuk dalam masjid tu. Jadi bermakna tunggu sampai dia siap betul lah. Boleh kursi roda tu, buat lagi dulu sampai selesai. Jadi tuan-tuan, hari ini kita ceritakan tentang sa'i. Pengertian sa'i. Sa'i ni tuan-tuan daripada Safa ke Marwah. Apa makna sa'i? Sa'i bermakna berjalan ulang-alik antara bukit Safa dan bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Ya.
Bukit Safa, Bukit Marwah. Safa, Marwah, dia punya pergerakannya dan ada syarat-syaratnya. Kita lihat terus, ya. Jadi tuan-tuan kalau tengok dari segi pelan Masjidil Haram itu, pelan Masjidil Haram itu daripada awal dahulu di tahun 2010-2011 dengan barannya, iaitu Masjidil Haram ada satu kawasan yang garis lurus yang agak panjang, memanjang, melintang, ya, di sebelah daripada berdepan dengan pintu Kaabah, berdepan dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim tuan-tuan duduk di sini, pintu Kaabah duduk di sini. Jadi duduk di depan. Safa dan Marwah adalah tempat untuk kita buat rukun haji yang ke-4, ya. Niat haji, wukuf di Arafah 2, tawaf haji, sa'i haji. Ini rukun haji yang ke-4 yang dibicarakan. Tuan-tuan, kita masuk ke Masjidil Haram, disunahkan kita masuk menghadap pintu Kaabah. Pintu Kaabah, pintu masjid banyak. Pintu Kaabah, mana pintu Kaabah? Pintu Kaabah duduk antara dua jalan. Dua. Sebab itu di sini ada satu pintu Babus Salam. Jadi tuan-tuan, kita masuk ikut pintu Babus Salam, dia ada 3 atas dan 3 bawah, ada bawah tanah pun ada. Ada 3 eskalator digunakan di sini. Inilah tempat dia. Inilah dia kawasan yang disunahkan kita masuk melalui pintu Babus Salam untuk masuk ke Masjidil Haram, kerana ini perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian daripada Safa ke Marwah kita nak cerita sa'i, tuan-tuan, ya. Sa'i ini kita ada beberapa tingkat. Tuan-tuan, kalau akan datang dibuat tingkat sampai ke langit yang 7 pun sa'i boleh juga. Pula tawaf pun begitu juga. Nak tawaf di atas pun boleh, tak salah, ya. Okey. Kemudian selepas saja tawaf, ya, kita nak masuk ke sa'i, ya. Lepas saja kita tawaf, tuan-tuan, apa benda kita nak buat sebelum kita nak sa'i? Lepas kita ceritakan antara Safa, antara tawaf dengan sa'i ni. Tawaf kita 7 pusingan. Dengan kita nak sa'i Safa Marwah, apakah amalan sunat yang kita perlu buat antara 2 amalan ini? Pertama, kita solat sunat tawaf. Yang kedua, minum air Zam-Zam. Jangan 3 perkara. Jangan telah kabut kita nak pergi sa'i dengan segera. Kita buat ikut apa sahaja. Bila kita mulakan tawaf, lepas tawaf solat sunat tawaf, minum air Zam-Zam, baru pergi sa'i. Besok kita nak buat lagi umrah tu ke, lepas tawaf kita minum air Zam-Zam, kita dahulukan solat sunat tawaf, baru pergi sa'i. Itu kita kena buat, itu sunat, ya. Jadi tuan-tuan, dari segi perjalanan kita daripada tawaf nak pergi ke sa'i, kita boleh lihat kepada satu pintu, namanya Babus Safa, pintu Safa. Kita akan masuk. Saya kira pintu Safa ni dia warna kuning, lampunya warna kuning. Mungkin akan datang dua warnanya ikut. Tapi yang penting tuan tengok pintu Babus Safa. Sunat kita lalu tempat itu dulu, menuju ke Bukit Safa. Inilah tempat Bukit Safa, tuan. Ini di aras bumi, Al-Qiyah, ya, di atas aras kita lah, ya. Jadi kita boleh nampak kedudukan batu Bukit Safa itu telah dipagar dengan kaca, ya, sekarang. Dulu orang lelaki disunahkan naik di puncaknya. Sekarang ni dah tak boleh lah, nak pegang pun tak boleh batu Bukit Safa ini. Jadi tuan-tuan tengok di situ ada Safa stand, Bidayah itu Safa, Syuruh Safa. Mula nak Safa, nak bergerak, nak berlari, berjalan itu daripada Safa ke Marwah, mula mesti mengikut anak panah itu. Sebab kita tak tahu dia punya sepadan. Kalau tak ada lah tanda-tanda ini, kita bermula tempat yang salah, takut tidak sah. Saya ingatkan kepada tuan-tuan, Safa kita nak sa'i, kita nak tawaf, jangan kurang walaupun 1 langkah. 1 langkah itu cukup memainkan peranan penting. Sebab kita nak jadikan haji dan umrah itu sempurna, jangan kurang, biar lebih. Jadi nak mula daripada sa'i ini, nak bermula untuk sa'i, bermula daripada Safa, tengok dia punya penanda-penanda pada kawasan tersebut. Jadi tuan-tuan, gambar ini yang kita ambil, ya, Bukit Safa permulaan untuk sa'i. Bila sampai di kawasan ini, di tepi kaca ni, di dinding
di kaca tu kita pun sandar, ataupun di tempat-tempat yang anak panah yang ada penanda-penanda itu, kita pun boleh mula untuk mulakan perjalanan sa'i, dimulakan ya. Kemudian kita tuan-tuan, ada kawasan-kawasan bila kita nak bergerak. Ini gambar ni tuan-tuan, kita berada betul di atas Bukit Sofa. Kita ni gambaran tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan nampak bila kita duduk di Bukit Sofa, kita akan nampak satu hala pergi di sebelah kanan. Di antara dua tiang itu, dua kawasan itu laluan kursi roda. Satu pergi sebelah kanan, satu kursi roda balik sebelah kiri. Dan sebelah kiri saya ni, kiri tuan-tuan ni, di sebelah sini ialah bila kita pergi berjalan daripada Sofa pergi ke Marwah ujung sana, kita berjalan sebelah kanan, jaraknya kira-kira 400 meter satu hala. Sampai di puncak sana, sampai di Bukit Marwah di sana, kita akan balik ikut sebelah kiri. Kita akan datang sebelah kiri ya. Jadi tuan-tuan, kita akan bergerak nanti daripada Sofa, kita akan berjalan kaki. Berjalan kaki sampai ke Bukit Marwah dikira 1. Sampai saja di Marwah, kita bergerak daripada Marwah pergi ke Sofa, datang ke Sofa semula dikira 2. Pergi dikira 3, balik dikira 4, pergi 5, balik 6, pergi semula dikira 7. Selesai sudah. Itu maknanya tuan-tuan ya. Jadi bermakna sekali kita pergi sebelah kanan, laluan pertama ini yang di sebelah kanan ni semua nombor ganjil 1, 3, 5, 7. Semua di sebelah ini. Di sebelah sana, sebelah kiri saya ni, yang pergi yang balik daripada bawah datang ke Sofa ini, semua nombornya genap 2, 4, 6. Bermakna kita akan lalu Sofa ke Marwah, perginya 4 kali, baliknya 3 kali. Tu raya ni tuan. Biarlah dulu itu ya. Jadi pergerakan ni tuan-tuan, kita akan buat begitu ya. Bermakna 7 kali ni kita akan mula di Sofa, tapi nanti akan berakhirnya kita nanti bergunting, kita akan selesai haji di sana di Marwah. Ya. Jadi kalau kita buat haji tuan-tuan, lepas kita tawaf haji, kita sa'i haji, sa'i daripada Sofa ke Marwah 1, Marwah pergi Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, dan yang terakhir Sofa pergi ke Marwah 7. Sampai saja kaki kita ke Marwah, bermakna haji kita 100% selesai. Itu maknanya tuan-tuan. Sebab apa kita tak gunting? Sebab gunting kita dah buat selepas kita melontar di Mina satu masa dulu. Itu maknanya ya. Jadi tuan-tuan, ini pergerakan untuk melaksanakan ibadah haji, pergerakan sa'i ya, Sofa ke Marwah, perlaluannya. Sekiranya kita tidak mampu berjalan, kita boleh mengambil upah, kita boleh membayar upah. Mengambil upah kita yang dapat upah ya. Kita boleh membayar upah kita untuk orang tolakkan kita. Sama ada keluarga. Kalau keluarga ni bermakna dia dah beli kursi roda di Malaysia. Kalau beli kursi roda di sana tuan-tuan, dia punya beratnya saya rasa mungkin 2-3 kilogram, 2 atau 3 kilogram ataupun lebih daripada 5 kilogram. Nak angkat pun tak boleh. Tapi kalau kita beli di sini, dia punya kualiti besinya ambil yang lebih ringan, sebelah kanan pun boleh bawa. Sebab tu ramai jemaah dinasihatkan yang sakit lutut apa semua, beli dulu kursi roda di sini, kemudian packing dengan kargo dan sebagainya, boleh guna di sana. Kalau sekiranya tak ada kursi roda tiba di sana sakit, kita boleh gunakan perkhidmatan upah bayar kepada Arab-Arab ataupun bangsa-bangsa lain yang mengambil upah untuk tolak sa'i Sofa Marwah. Boleh. 7 kali ulang balik itu bermakna kena bayar hampir 50 riyal. Ini sekarang, harga akan datang Allah. Kalau tak nak guna orang, boleh naik atas, ada naik skuter. Skuter pun ada, dia naik motor. Dia berek dengan tulang minyak aja. Jangan tunggu belakang tu kan. Dia naik atas, dia turun,
Tak boleh tidak orang lain yang buatkan. Walaupun sakit macam mana pun tak boleh. Haji hanya satu saja yang boleh diwakilkan, hanya melontar. Itu pun ada syarat-syarat. Yang lain tak ada kompromi ya. Kemudian tuan-tuan, ini yang perkara-perkara sunat. Jadi kita dah berdasarnya tuan-tuan pun dah faham. Nak sa'i ini melibatkan Safa Marwah. Lampu hijau. Antara pergerakan kita Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa, kita akan jumpa satu zon, satu kawasan yang bertanda dengan lampu Kalimantan berwarna hijau dalam kawasan itu. Bila lalu di kawasan hijau ini, lampu hijau di sini adalah disunatkan bagi jemaah lelaki. Jemaah wanita tak payah buat. Jemaah lelaki kita disunatkan berlari-lari anak untuk menunjukkan tempat kawasan itu memang disunatkan sebab kita nak tengokkan bagaimana falsafahnya ibu mencari air untuk menyelamatkan nyawa si anaknya. Jadi kita pun lari-lari orang perempuan tak payah lari sebab kalau lari tengah takut selak sana terbuka sini terhapa macam-macam. Pasal apa yang falsafah dulu isterinya Siti Hajar boleh lari masa itu tak ada rumah. Ya. Dia tanya juga, ada orang tanya ni kan? Pasal apa pula? Pasal orang perempuan boleh sekarang itu sebab ya. Saya jawab tu lah. Okey, terus kemudian tuan-tuan, boleh kita gunakan aras bumi. Dia kalau melintang aras bumi, maknanya kita masuk masjid aras yang bawah atas ya. Kemudian tingkat satu di atas dia akan guna lampu melintang Kalimantan. Dan atas sekali yang tak ada berhubung pun ada. Ya, jadi tempatnya dia akan bagi tanda kawasan-kawasan itu untuk kalau bawah tanah dia akan begini. Ini bawah tanah mana ni? Yang melintang begini ya. Kita boleh. Saya syorkan pada jemaah kalau sekiranya tak berapa sihat, masih nak berlari satu berjalan daripada Safa ke Marwah 400 meter, nak patah balik hampir 1 kilometer, pergi balik 1,5 balik 2 kilometer, campur pun 3 kilometer lebih. Bila 3 kilometer lebih ni jenuh. Ya memang penat. Jadi di bawah ni dia ada aircon sikit bawah. Jadi duduklah di kat bawah, di bawah. Tapi tuan-tuan, kita yang muda-muda ni rasalah semua. Di kat atas pun kita nak rasa juga. Rasa. Tengok pergi semua tempat ya. Sebab itulah peluang yang kita punya ada ya. Okey, kemudian tuan-tuan, gambaran ini pula tuan-tuan ya, kaki bukit Safa menuju ke Marwah. Ini lebih jadi. Kita di puncak bukit Safa kita nak bergerak nombor satu laluan kita Safa ke Marwah. Bila sampai ke puncak Marwah, kita dah berjalan hampir setengah kilometer dari Safa ke Marwah. Marwah dia akan ada batu yang tidak dibagari. Maksudnya dia batu hitam. Safa tadi dia berputih. Putih pergi hitam pergi putih. Ya. Putih pergi balik hitam. Api nanti hitam. Sebab nombor 7 ni kita pergi ke Marwah. Ya. Jadi sebab itulah ya, kita bila sampai di sana bagi orang yang buat umrah dia akan gunting rambut dia sama dengan baju warna hitam. Kalau dia gunting jatuh ada baju warna putih, maknanya dia tak betul tempat. Itu dia punya ni. Ya, tak betul dia di tempat sebab daripada Safa pergi Marwah 1, balik 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sana. Mula mesti di Safa, habis mesti di Marwah. Kalau dia start di Safa, habis di Marwah, tak kira betul. Salah dia tu. Dia mesti kira begitu jadinya ngomong sampai sana. Ya. Jadi sebab itu kalau siapa yang pergi umrah juga, selipar ni kita duduk di Marwah di sini. Sebab habis nanti kita duduk di Marwah, gunting di sana. Mudah. Jadi tuan-tuan, kita akan berada, kita akan pijak bukit Marwah. Ini dah tapak kaki Nabi-Nabi, para Rasul semua akan pijak di situ. Kita pun nak pijak kaki itu juga, tapak itu juga. Cuma perhatian tuan-tuan, siapa yang sa'i di bawah tadi, ada kelebihan sejuk tadi, kena jaga-jaga. Dia punya ni sekiranya tuan-tuan sa'i di tempat sa'i di bawah tanah. Di bawah tanah. Jemaah perlu berhati-hati kerana sempadan akhir tempat sa'i di bawah tanah benar-benar berhampiran dengan dinding kaca bukit Marwah. Kena rapat betul sebab kita tengok pada tanda tu, alamat dia punya iklan dia. Kalau dibagi satu anak panah, di situlah tempat permulaan sa'i
sofa di situ, kita duduk bawah tu, bawah anak-anak. Kalau sebab tu, kalau di bawah, tinggal bawah tuan-tuan, kita takut jemaah boleh tak sampai selangkah dua langkah, dikira pusingan itu tidak sempurna. Jadi kalau siapa yang sa'i di bawah, walaupun sejuk, dia kena ambil perhatian bahawa dia kena tengok sampai anak panah di bawah kepala dia betul, baru dia berjalan balik. Ya, pastikan betul lah. Ya, pastikan biar badan dia melekat betul-betul di kaca tu maksudnya. Kaca sana boleh dari sini. Sebab tu tengok semua jemaah kita semua rapat. Ada yang pusing. Tambahan pula kalau dia mengambil upah. Kalau dia ambil upah, tak sempat sampai dinding tu dia pun dah pusing. Itu kena tepuk-tepuk dia berat dia sikit apa semua. Tunjuklah, tak boleh cakap Arab, kita pun tunjuk begitu je lah. So dia pusing balik. Ya. Kalau kita tahan, jangan bayar lagi lah. Kalau dia tak bayar, tak buat kan, dengan betul ya. Okey, kemudian tuan-tuan, ini laluan untuk yang sakit kerusi roda daripada atas. Dan sempadan, saya nak beritahu, sempadan yang kalau di tingkat lain selain ke tingkat bawah, sempadannya ialah di hujung pagar untuk kerusi roda. Jadi tuan-tuan boleh tengok dia punya sempadan sebab kerajaan Saudi dia nak pastikan semua jemaah tu sah. Jadi dia pastikan orang yang tidak kemampuan OKU ke apa ke, dia akan jagakan kepentingan kesulitan mereka itu ya. Okey, jadi tuan-tuan, apa syarat-syarat sah untuk sa'i? Ya. Okey, nombor 1, kita nak sahkan sa'i kita. Minggu lepas kita cerita cara sah tawaf. Cara sah tawaf ada 8. 8 tuan-tuan hadamkan dia ya. Okey, nombor 1 bagi sa'i pula cara sah sa'i. Kalau tak sah bermakna sa'inya belum sempurna ya. Bila sa'inya tak sempurna, hajinya tidak sempurna. Nombor 1 dilakukan selepas tawaf, sama ada tawaf haji ya, tawaf qudum, ifrad, qiran ataupun umrah. Sa'i ini dia mesti ada suami dia. Maksudnya begitulah. Dia mesti ada pasangannya. Tawaf. Tawaf itu sa'i ini dia tak ada sa'i sunat, tak ada. Kalau tawaf, dia ada 8 jenis tawaf. Ada 7 jenis tawaf. Tawaf sunat, tawaf bait, apa semua ada. Sa'i ini dia hanya berada pada umrah dan haji saja. Jadi kalau sesiapa yang pergi apa tu, nak pergi sa'i sunat. Sa'i sunat tak ada tuan-tuan. Sa'i sunat tak ada. Jadi tawaf sunat tak ada. Sebab itu cara sah sa'i nombor 1 mesti dilakukan selepas tawaf. Sama ada tawaf itu tawaf umrah ke dia, tawaf itu tawaf haji ke, ataupun barang apa sebagainya. Mesti cara itu ya. Okey ya. Dan saya nak tambah satu lagi bagi siapa yang boleh faham, sesiapa yang memilih haji ifrad. Siapa yang pilih haji ifrad, dia datang ke Mekah, dia tahan ihram dia lama macam daripada awal tak sama macam orang haji tamattu. Dia pergi awal, dia sampai ke Mekah, dia buat tawaf qudum. Tapi boleh tak dia buat umrah lagi? Tak boleh. Umrah tak boleh kan? Dia kena tahan ihram itu. Dia pergi tawaf qudum, tawaf selamat datang. Lepas tu dia boleh diberi pilihan sama ada nak buat sa'i untuk haji ataupun dia tak payah buat sa'i untuk tunggu dia hidup. Pun boleh. Tapi syaratnya mesti lepas tawaf. Sebab itu syarat yang pertama mesti dilakukan selepas tawaf. Tak kira sama ada tawaf itu tawaf haji, tawaf qudum sekalipun. Itu dipanggil sebagai sa'i bagi haji ifrad, dipanggil sa'i simpan, dia simpan dulu. Kalau macam tu tuan-tuan, bermakna bagi orang yang buat haji ifrad, dia niat haji dulu. Wukuf tak pergi lagi. Sa'i pula, sa'i haji dulu. Kronologi dia. Lepas tu baru wukuf. Lepas wukuf baru tawaf. Barulah selesai. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Sebab itulah saya boleh katakan, tuan-tuan janganlah susah hati pening kepala pun tu. Saya nak terangkan bahawa rukun haji itu yang nombor 6 tertib pada kebanyakan rukun. Dia boleh ubah begitu. Tapi jangan tuan-tuan ikut ubah ikut suka hati lah. Dia ada syarat-syaratnya. Dia bukan mudah untuk kita ubah begitu ya. Okey, kemudian yang syarat sah yang kedua ialah bermula di Bukit Safa, berakhir di Marwah. Maksudnya mesti mula di Safa,
Satu pergi ke Marwah, balik dikira 2. Marwah pergi ke Safa dikira 2. Dan nombor 7 daripada Safa pergi ke Marwah, yang terakhir tu yang ke-7 mestilah diakhiri di tempat Marwah. Mula di Safa, akhir nombor 7 di Marwah. Dia macam stesen lah, stesen tuan-tuan. Yang ni, yang stesen pertama kita pergi sampai stesen pusat. Patah balik itu stesen kedua. Pergi balik ke 2, 3, 4, itulah seterusnya ya. Sebab itu kalau sesiapa yang rasa ragu-ragu tentang pusingan bawahnya syaratnya tidak sempurna, dia katakan dia rasa ragu-ragu pada pergerakan daripada Safa pergi ke Marwah tu sekali. Masa itu dia pergi, dia jumpa kawan bersembang-sembang tengah jumpa kawan bersembang lagi. Kita ni lama tak jumpa, 20 tahun dah baru jumpa kat kita di sini. Itu sampai Marwah, aku ni dah tak ingat aku ni tengah sa'i, tengah jalan tadi kan. Jadi tuan-tuan, bila tak sah pusingan itu, perjalanan dari Safa pergi ke Marwah dikira lompong di situ, patah balik itu dikira tak ada lagi. Bermakna bila sekali kesalahan dilakukan antara perjalanan Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, dia kena ganti 2 pusingan. Sebab apa? Sebab kita daripada stesen pergi ke stesen, dia pergi satu hala, tiba-tiba ada kerosakan masa melakukan ibadah. Jadi masa patah balik itu, syarat yang kedua dia mesti mula daripada Safa baru terjadi. Maknanya lompong itu perlu ditampal dia. Dia perlu ditampal. Jadi dia balik itu dikira kosong lagi dah. Yang pergi nombor 3 itu baru dikira 1. Sempurna 1. Jadi sebab itu tuan-tuan, bagi Safa, bagi sa'i ni, kalau sekiranya ragu-ragu satu pusingan, satu laluan, satu hala, kena tempuh 2. Berbeza dengan tawaf. Tawaf sebab dia tak ada stesen, dia kira pusing je. Jadi kurang 1 langkah, 1 pusingan, kena tambah 1 pusingan sahaja. Itu maknanya kalau sa'i Safa pergi Marwah, Marwah Safa dikira bersangkutan macam rantai basikal. Tak cabut 1, kena repair, ganti yang lain. Ganti yang lain itu mesti 2 sebagai 2 stesen. Boleh ya tuan-tuan, perempuan. Jadi kita kena pegang balik. Cara yang kedua mesti bermula di Safa, berakhirnya di Marwah. Ustaz cerita ni lagi pening sakit kepala ni. Tak jadi nak juga. Tak ada Nabi ni kan, tak jadi. Bukan suka hati. Pergi tuan-tuan. Kalau pergi, memang risiko jadi tinggi. Tetapi kata Allah kita minta doa pun. Minta ampun, minta doa. Nombor 3, cukup 7 kali dengan yatim. Dikira 1 kali di Safa ke Marwah dan 1 kali daripada Marwah pergi ke Safa pada hari. Dikira 2. Jadi pergi 1, 3, 5, 7 sebelah mana? 2, 4, 6 sebelah sini. Itulah dia punya kiraan ni tuan-tuan ya. Nombor 4, hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa. Mesti sampai. Lepas tu saya kata kena cari anak panah tu. Cari anak panah tu duduk di atas bawah. Sebab yang tahu panjang pendeknya tempat lokasi yang tepatnya orang Melayu kita tak ada. Kita pakai orang Arab juga sebab itu tempat dia. Dia yang penanda, dia lah yang tahu tempat. Kita sendiri pun tak tahu di mana tempat. Malaikat Jibril letak sempadan ke kita pun tak tahu. Kita ikut saja arah yang dikeluarkan. Jadi pastikan sampai ke puncak dengan puncak. Kaki bukit pun dah cukup. Tengok dengan anak panah tu. Ada tanda. Yang kelima, hendaklah sa'i di Badrul Wali, tempat yang termaklum. Sa'i ini tempatnya tadi tempat yang di Mekah ya, ataupun dalam masjid itulah. Jadi tak boleh kita nak pergi sa'i, kata ke mana sa'i? Ke Taipei. Tak ada. Siapa yang terpilih nanti tahun ni pergi sa'i di Taipei nanti, itu tak bukan haji itu. Itu baru nak praktis saja. Dia kata sudah aku dapat haji ni, dah tawaf dah, bertika tu. Dah pergi dah sa'i, Safa Marwah, tak jadi aku. Dia sebab dia mesti tempat yang dimaklumi, iaitu di Mekah dalam masjid itu ya. Walaupun tempat itu tak dikira masjid ya, tapi mesti di Mekah itu. Yang keenam, mengekalkan niat sa'i. Masa pergerakan 77 itu, perjalanan itu bukan kerana yang lain. Kerana bukan mencari rakan, mencari isteri yang terhilang, bukan bersembang berbincang dengan kawan-kawan, menjawab telefon bersembang-sembang sekolah sampai sana.
tak boleh pergi mencari air zam-zam apa jauh 3 km kan, tak minum. Jadi minum yang disyorkan tuan-tuan, kita kata kalau kita berada tiang ini sofa, saya berjalan, kita dah mula sofa, sampai di tempat kita nampak ada satu tempat minuman air. Tuan-tuan, kita rasa dahaga, kita biar lepas dulu kita punya tempat air, sumber air, biar lepas dulu, tengok sampai tiang yang dah keluar, baru kita patah balik, kita pergi minum. Tak ada air, minum air zam-zam, kemudian kita terus buang bekas tu, kemudian baru kita berjalan daripada situ. Tuan-tuan, kita elakkan daripada sofa pergi maruah, sepanjang jalan tu memang banyak bekalan air disediakan. Jangan kita bergerak, katakan daripada tiang ni sofa kita bergerak, kita nampak saja tempat air, kita pun pergi terus tuju mencari air, kita pun minum. Kita minum, tuan-tuan, tengok orang ni minum. Kemudian tengok nombor 2 dia air kosong, kita tengok nak cari bekas minuman pula. Minuman kita cari di sana, pergi minum. Lepas tu dah minum-minum, kita buang tong sampah di sana. Lepas tu kita terus saja berjalan. Apa kesannya, tuan-tuan? Kawasan yang kita masa mencari air, kita berhenti daripada sa'i tu, dikira lompong pada kawasan itu. Bermakna sebaiknya selangkah pada tawaf dan sa'i itu perlu diberi perhatian. Sebab itu saya isyaratkan, tuan-tuan, kalau nak minum atau nak berhenti mana-mana stesen, ya, kita nak pergi minum, pergilah melepasi daripada sumber air itu. Kemudian kita patah balik, baru kita start mula balik semula. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita berhenti di stesen. Kita dah sampai ke sofa, baru kita kabat, cari mana air orang yang cari. Sekarang kita patah balik ke sofa tu. Ya. Kalau sekiranya tadi saya kata kalau ada orang tadi minum kan, dia pun minum. Jadi kalau sekiranya ada kawan, kalau misalnya kawan di mana kawan saya mana tak belakang, boleh itu Ustaz? Boleh. Balik belakang bermakna langkah kita tak ada terlibat. Kita yang kita nak perlu jagai ialah setiap langkah kita tu mengekali niat sa'i tu. Masa tawaf pun begitu, sa'i pun begitu. Jadi bermakna apa sahaja tindakan yang perlu kita jagai semasa tawaf dan sa'i ialah kita fokuskan kepada ibadah ini. Lepas itu baru jumpa kawan ke, nak minum ke. Nak minum, tak sangat mana kita nak basuh, boleh. Dengan cara kita lepaskan dulu kawasan sumber air, patah balik, mula balik semula. Selangkah, 2 langkah semula kita berhenti. Ya. Dalam perjalanan itu, panas. Kalau panas, dia ambil air dan kawan dia tidur dalam perjalanan. Ya. Tidak menjadi masalah. Bagi jemaah yang berjalan jauh, sebab 3 km Safa Marwah ni, kemudian dia sampai di sumber air, dia dah ambil ikut cara yang tadi, kemudian dia basahkan kepala, dia mandikan. Memang dia basahkan tepuk-tepuk gitu, tapi bila dalam ihram, jaga rambut itu jangan bagi sampai gugur. Kalau gugur, satu dah, satu dikira satu selesai. Dia ikut dia punya peraturannya. Jadi kita buat boleh, tak ada masalah. Ya, sebab kita dalam ihram, kita jaga larangan tiga perkara itu kena jaga. Jadi tuan-tuan, itu dari segi pergerakan yang kita mahukan, ya. Jadi tuan-tuan, ini pergerakan Safa Marwah ini kadar biasanya 1 jam setengah. 1 jam setengah nak habis 7 kali. Biasanya 2 jam. Tawaf setengah jam. Nak pergi niat apa kedatangan pergi naik bas semua, naik taksi 30 minit. Sebab tu 30 minit perjalanan pergi nak niat sampai di Mekah, tawaf 30 minit dah sejam, campur dengan sa'i ni bagi umrah 3 jam. Itu dari segi pergerakan. Jadi tuan-tuan, macam saya katakan tadi, kita Safa Marwah ni satu garis lurus, dia di tepi. Kita sunat masuk pintu baru salam, kita melintasi orang sedang Safa Marwah, sedang melakukan sa'i, kita melintas. Dia jalan ini, kita lintas masuk. Dan kita akan tuju kepada pintu Kaabah di hadapannya. Ini gambar lama yang ruang untuk
tuan-tuan dulu tangga ni 90 lama dulu tuan-tuan tahun 95, 99, 98 saya sempat ke bawah ni tangga ni. Ini untuk orang lelaki, ini orang perempuan. Oh ni selaka zantar betul-betul di sini. Tapi dah tak ada dah tak nampak dah tuan tawaf je. Ya. Sini tak lama lagi hilang apa benda lagi. Rugi lah kan kalau tak jawab pergilah tak boleh pergi haji lagi, pergi umrah dulu. Tengok dia punya yang pegangan yang ada sekarang ni, tengok kapal tu rumah Rasulullah tempat dilahirkan ni pun dah dimusnahkan ni. Saya tengok di rumah sahabat lagi cerita, tak tahu kesahan kebenarannya belum tahu ni. Semua tempat kelahiran Rasul tu pun nak dimusnahkan, ada tempat buat bagus. Ni dulu ni tuan-tuan, kita tahu-tahu tu bawah ni. Tu pun tangga, orang nak tengok rumah macam-macam. Macam ni rumah bawah. Melekat dia, telaga Zamzam dia pakai kaca. Dia punya gelung tu kaca. Nampak air diseduh. Nampak buku-buku ni ya. Yang mandi tu macam-macam ada di luar ni. Tapi tuan-tuan tak payah untuk yang mandi ya. Okey, ada yang ulama kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata boleh ya. Air Zamzam tu. Okey, jadi tuan-tuan, saya rasa buat sini kita berhenti dulu ya. Dan sebelum kita berhenti ni tuan-tuan, saya sebut dulu, saya baca je lah yang bukan sunat semasa sa'i. Sa'i ni tak seberat tawaf, Sa'i ni berat pada tenaga, tetapi tak berat dari segi hukum hakamnya. Tawaf itu senang dari segi pergerakannya, tetapi berat pada hukum hakamnya. Berat, dia nak jaga tu. Sebab apa saya kata begitu? Sebab yang sunat ni nombor satu, disunatkan berwudu. Sunat. Kalau tuan-tuan tengah hari tu keluar apa semua kan, kalau keluar ni apa semua, tak teruskan. Sunat. Kita nak yang penting jaga rukun tadi. Ya, kemudian tak diwajibkan kita nak jaga bahu kanan kiri masa tawaf tu dah. Masa sa'i ni boleh kita nak jalan macam mana keadaan sekali pun boleh. Tapi syaratnya daripada sofa pergi Marwah dengan mengekali niat sa'i. Nombor 2, melaksanakan selepas menunaikan tawaf sunat. Maksudnya lepas saja tawaf pergi minum air London sembahyang sunat, tak lama lepas tu terus pergi sa'i. Tak payah balik rumah pergi cari makan minum. Sunatnya berturut, maknanya terus dipanggil mualat. Yang ketiga, menuju ke tempat sa'i melalui pintu sofa. Yang keempat, menaiki ke sofa di puncaknya bagi lelaki. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir. Yang sunatnya begini tuan-tuan. Katakanlah saya berada di puncak bukit sofa sekarang ni, bukit sofa tuan-tuan. Begini, kalau saya ambilkan gambar ya, gambar sebelum ni, kita berada di puncak bukit sofa ya. Katakan saya berada di bukit sofa sekarang ni, saya dah pergi sa'i, yang saya pergi bawah dah selesai. Daripada bukit sofa ni sunatnya begini. Kita berada di sofa tu, kita angkat tangan kedua belah tengah ya, tangan kita ni angkat kedua tangan kita, Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Kita tasbih, bertakbir, Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Kemudian kita terus berjalan kepala sebelah kanan sampai di sana. Kita dada kita tadi menghadap sana. Bila sampai di sana di Bukit Marwah tu, kita pun menghadap ke sini. Maknanya tuan-tuan, kalau saya berada di sini, dada saya menghadap ke arah Kaabah. Dari Kaabah ataupun tak nampak Kaabah sekalipun, kita halalkan saja Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna setiap stesen, setiap tempat kita berhenti, kita nak mulakan perjalanan kita sofa ke Marwah, perjalanan itu kita berhenti bagi hormat dulu kepada Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Itu maknanya perkara sunat yang kita sebutkan tadi ya, sebahagian daripadanya. Kemudian yang ke-5, yang ke-6, mualat berturut-turut ya, teruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada tersilap salah satu, bermakna kena tambah 8 dan 9, bukannya 8 saja. Sebab masih mesti kena habis di Marwah ya, di Marwah ya. Kemudian yang ke-7, melakukan ramal berlari anak bagi lelaki berkawasan yang bertanda hijau. Dan yang ke-8, iktibar, iaitu
Orang lelaki buka bahu kanan semasa Safa dan Marwah, kemudian berdoa berjalan kaki bagi pelaku yang mampu melakukannya. Wallahu alam. Jadi saya rasa kita akan rehat dulu. Ada tuan Haji nak suruh saya sebelum kita rehat tuan-tuan. Jadi akhirnya kita dah bicara sebelum rehat ni, kita cerita tentang berkaitan dengan cara buat haji tamattu' tu, rukunnya macam mana, wajibnya macam mana, dan kita ceritakan nombor satunya sa'i haji yang dilakukan. Wallahu alam. Saya serahkan kepada Tuan Haji Rizal untuk menyampaikan satu dua perkara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi saya di sini izin ambil masa 5 atau 10 minit saja untuk masa tuan-tuan rehat. Terlebih dahulu saya bagi pihak pengurusan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Kuala Lumpur di sini meminta ampun dan maaf berkaitan dengan buku nota kursus haji kita. Jadi syukur alhamdulillah buku nota kursus haji di Ramadan jabat saya orang pertama terima bagi negeri Perak, tapi dalam jumlah ataupun kuantiti yang amat sedikit. Jadi pengurusan Jabatan Haji memutuskan jumlah buku yang kuantiti yang sedikit ini diberikan percuma kepada bakal haji yang menerima tawaran tahun 2014 sahaja. Ya. Jadi setelah perbincangan yang saya buat dengan Tuan Haji Azman, dengan pihak pengurusan Jabatan Haji Negeri Perak, atas inisiatif saya telah menyediakan salinan ataupun photostat buku berkenaan dengan harga RM15. Lepas tu apabila saya meminta penjelasan daripada Jabatan Haji, mereka mengatakan bahawa buku nota ni ada sebenarnya akan sampai, tapi tarikhnya tak tahu bila. Ya, sebab mereka kata ada masalah bahagian percetakan, akan sampai untuk dijual, tapi tak tahu tarikhnya bila. Jadi pada tuan-tuan atau puan-puan yang berminat ataupun yang orang kata berhajat untuk membeli buku yang baru ni, sebenarnya buku yang saya photostat ni besar sedikit daripada buku yang original ni. Ini buku ya. Inilah buku dia. Tapi saya dah cetak sama. Saya photostat pun sama. Dia punya muka surat tu, susun atur, susunan pun semua sama. Tapi dalam harga ada RM15. Yang kalau antara ni tak tahu tarikh yang bila, tak tahu harganya pun berapa. Yang kami beri percuma saja untuk 5 haji menerima tawaran. Ya. Jadi untuk yang berhajat ataupun memerlukan buku nota ni boleh dapat di belakang tu, ada sahabat di belakang. Yang harga ada RM5 satu. Bagi mereka yang dah ada buku nota yang lama tu, dipersilakanlah, tak perlu lah nanti yang baru boleh guna pakai. InsyaAllah. Ya. Slide dia sama, susunan pun sama, cuma tajuk tu dia sama, menambahbaikan sikit. Ya. Jadi perkara yang keduanya berkenaan dengan rayuan haji ni. Rayuan haji ni memang saya dalam proses sokongan, dalam proses untuk dibawa ke jawatan kuasa mesyuarat rayuan, untuk dibawa di Jabatan Haji Kuala Lumpur. Jadi pada yang sesiapa yang masih belum membuat rayuan, yang ingin mencuba rezeki, kalau kata dijemput tahun ni boleh, masih saya boleh terima lagi. Saya masih terbuka untuk saya sokong lagi. Ya. Yang belum buat rayuan lah. Kalau yang masih dalam rayuan, mohon rayuan tuan-tuan dalam pertimbangan, dalam sokongan, dan diminta untuk bersabar. Sebab ada setengah tu saya dah dapat dah surat jawapan rayuan kan. Dia dah surat menyatakan sehingga hari Ramadan. Mana sehingga hari Ramadan kita tunggulah. Kalau tak ada sehingga hari Ramadan tu, tak ada lah. Mana tahun depan kita jumpa lain. Ya? Jadi itu saja. Minta maaf saya menggunakan masa